Assalamualaikum saudari. Apakah yang saudari ketahui tentang definisi mengenai aktiviti permandangan masa yang saudari ketahui? Waalaikumsalam saudara. Bagi menjawab soalan tersebut, pada pendapat saya, definisi pemerdagangan manusia dapat didefinisikan sebagai perdagangan atau perniagaan yang melibatkan pergerakan manusia atau migrasi secara haram, termasuklah aktiviti buruh yang dilakukan secara sah atau secara paksa. Baiklah, untuk soalan seterusnya, sejauh manakah saudari mengetahui tentang isu pemerdagangan manusia di Malaysia? Seperti yang kita tahu, pada masa kini, isu pemandangan manusia di negara kita ini kian melonjak naik dan menjadi satu ancaman global yang mana secara langsung juga mengancam kehidupan dan kebebasan jutaan wanita dan juga kanak-kanak. Baiklah saudara, apakah faktor untuk isu pemerdagangan manusia dalam negara Malaysia ini? Okey, baiklah. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya isu permandangan manusia di negara Malaysia ini adalah salah satu adalah disebabkan faktor perundangan yang sistematik di mana tidak ada undang-undang yang mampu memanteras jenayah permandangan manusia ini secara lebih ketat. Dan Amerika Syarikat juga telah mengklasifikasikan Malaysia sebagai sebuah negara yang tidak mampu menangani isu masalah ini secara kompetitif. Selain daripada itu juga adalah disebabkan faktor ekonomi di mana kebanyakan rakyat di Asia Tenggara mempunyai pendapatan yang rendah, dan oleh disebabkan itu mereka terpaksa mencari pendapatan gaji yang mampu membayar mereka satu gaji yang lebih lumayan. Oleh disebabkan itu mereka terpaksa melakukan aktiviti permandangan manusia untuk mendapat pendapatan yang lebih baik daripada itu. Jadi ini menyebabkan berlakunya permandangan manusia ini secara tidak berlaku secara berleluasa di kebanyakan, khususnya di Malaysia. Sudah tentang isu pemandangan manusia bagi pandangan saudari. Isu pemandangan manusia bagi saya, yang pertama, kesannya dari segi mencemarkan imej negara, kerana negara Malaysia ini tersenarai dalam 16 negara yang berprestasi buruk dari segi isu pemandangan manusia. Ini menjejaskan pentadbiran dan penguatkuasaan undang-undang di negara Malaysia ini. Dan seterusnya, kesan yang kedua, dari segi keselamatan dan keamanan negara, di mana keselamatan dan keamanan negara ini terjejas bagi golongan-golongan wanita dan kanak-kanak terutamanya. Seringkali golongan-golongan wanita dan kanak-kanak ini dijadikan sebagai pusat hiburan, seks, mak urut dan sebagainya. Ini menyebabkan golongan-golongan ini mudah terancam. Apakah jalan penyelesaian yang patut dilakukan oleh pihak berkuasa maupun pihak kerajaan? Okey saudari, pada pendapat saya yang pertama, jalan penyelesaian yang boleh dilakukan oleh pihak berkuasa ialah menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat dengan memperbaiki sistem keadilan kita, di mana kita boleh memastikan pesalah dihukum dengan setimpal. Dan pandangan saya yang kedua pula ialah memastikan negara kita ada kerjasama antarabangsa dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Sebagai contoh Indonesia dan Thailand, kita boleh memerangi rangkaian pemandangan manusia ini yang merentasi sempadan, dan juga kita juga boleh membuat perjanjian antarabangsa mengenai isu itu saja. Kini kita telah berada di seksyen yang terakhir. Sebelum mengakhiri seksyen yang terakhir ini, saya ingin bertanya soalan terakhir kepada saudara, iaitu apakah yang saudara dapat simpulkan daripada isu pemandangan manusia dalam Malaysia?
Apa yang dapat saya simpulkan ialah isu pemandangan manusia ini tidak boleh dibiarkan terus berlaku kerana ia memberikan kesan yang negatif dari aspek pembangunan negara kita, seperti ekonomi, sosial dan politik. Oleh hal yang demikian, semua pihak dan pihak kerajaan perlu berusaha secara proaktif untuk membahas isu pemandangan manusia ini secara holistik untuk agar kita dapat melindungi hak asasi manusia.